Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto chapter 70. Yang mana untuk dalam chapter lepas kita dapat tengok memang totally fokus situasi dekat Makmal 3 selepas musuh telah muncul dekat sana, iaitu Code dan juga Ida bertujuan untuk memaksa Mado mematikan limites kekuatan Code. Jadi bila diorang dah muncul dekat sana, keadaan memang dah semakin tegang disebabkan kemampuan Ida seakan tak boleh nak dihalang selepas Amado, Shikamaru termasuklah dengan Delta sekali telah terperangkap dalam penguasaan kemampuan Ida. Tapi dalam masa yang sama, Naruto, Sasuke dan juga Boruto sedang menuju ke tempat kejadian selepas Ino dah inform dekat orang musuh telah muncul dekat sana. Malah apa yang lagi menariknya untuk dalam chapter yang lepas, kita dapat tengok Shikamaru memang MVP gila. Yang mana Shikamaru telah menggunakan kebijakan dia untuk mengubah situasi, jadikan diorang pula ada advantage dekat sana selepas Shikamaru telah menawarkan dekat Ida untuk bekerjasama dengan Konoha sebagai reward. Ida boleh berjumpa dengan Kawaki. So untuk dalam chapter ni kita akan dapat tahulah adakah rundingan yang telah ditawarkan oleh Shikamaru dekat Ida akan berjaya ataupun tak, dan adakah akan berlakunya pertarungan yang cukup besar dekat Konoha apabila Naruto, Sasuke dan Boruto muncul kat sana. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 70 yang bertajuk From the Bottom of My Heart ataupun bermaksud jauh dalam lubuk hati. Dan untuk dalam cover page chapter kali ini ada gambar Amado yang tengah duduk santai je dekat atas kerusi. Chapter ni bermula dengan situasi dekat Makmal 3 selepas Shikamaru telah menawarkan dekat Ida untuk bekerjasama dengan Konoha dan dapat berjumpa dengan Kawaki. Jadi Ida pun cakap lah, aku bersama dengan Konoha, dan Shikamaru pun balaslah, ya betul, tak kau rasa benda ni lebih baik kalau kau nak mendekati Kawaki? Jadi tak lama lepas tu pun Ida telah mengaktifkan kemampuan mata dia, iaitu kemampuan mata Sharingan, yang mana rupanya Naruto dah sampai dekat sana. So bila Naruto dah sampai dekat sana, Naruto pun cubalah masukkan kata laluan untuk dia masuk dalam makmal tersebut. Tapi dalam chapter yang lepas kan kita dapat tengok Shikamaru dah suruh Ino untuk ubah kata laluan disebabkan Shikamaru ada rancangan. Jadi Naruto pun dia tak dapatlah nak masuk ke dalam makmal tersebut. Lalu Naruto pun pelik lah. Haish, apa kena ni? Siapa pula yang pandai-pandai tukar kata laluan tak tanya dekat aku dulu? Tak guna. Ino, pintu tak boleh nak buka. Dan lepas dari itu, Shikamaru pun bagi tahulah dekat Naruto kenapa dia tak boleh nak masuk. Yang mana sebab kenapa Shikamaru tak bagi orang lain masuk ke dalam makmal tersebut disebabkan dia tak nak Naruto dengan yang lain terperangkap dalam kemampuan Ida. Lalu Naruto pun tanyalah keadaan Shikamaru, dia okey ke tak? Apa yang sedang berlaku? Tapi Shikamaru balas, dia tak boleh nak explainkan semuanya sekarang sebab keadaan tak mengizinkan. Jadi tolong jangan ganggu, dan tolong juga jangan rosakkan barang-barang yang mahal dekat luar tu. Jangan pula kau pergi hambat lock system tu. Ingat-ingatlah sikit, desa kita ni dah kekurangan bajet. Jangan buat pasal nanti kena jual pula negara kita ni dekat Raikage ketiga. Kan dah sudah Hinata pun kena kahwin dengan Raikage ketiga kalau macam tu. Dan tak lama lepas tu pun Sasuke dengan Boruto telah sampai dekat sana. Jadi disebabkan diorang semua dah sampai dekat bahagian luar, Ida pun dapat tahulah diorang semua dah ada dekat bahagian luar. Dan apa sebenarnya rancangan Shikamaru kenapa dia tak nak bagi diorang semua masuk ke dalam makmal tersebut. So disebabkan Ida boleh tahu semuanya, malah dekat bahagian luar sekalipun, Shikamaru pun pelik lah. Hai, macam mana budak ni boleh tahu semuanya? Macam mana dia boleh tahu apa yang sedang berlaku dekat bahagian luar? Dan bila Shikamaru perhati betul-betul dekat bahagian mata kiri Ida, lalu dia pun dapat agak mungkin tu merupakan salah satu kemampuan dari mata kiri kepunyaan Ida. Dan lepas dari itu, Amado pun explainkan lah pasal kemampuan Sharingan kepunyaan Ida dekat Shikamaru, yang mana Ida boleh mengetahui segalanya apa yang sedang berlaku dekat dunia, dan dia juga boleh tahu apa yang dah berlaku sebelum ni kecuali sebelum dia lahir. Jadi sebabkan tu Shikamaru pun cakap lah, ish, gila betul kemampuan Ida ni. Lain macam betul budak perempuan ni. Yang bukan-bukan je kemampuan dia. Tapi nasib baiklah dia tak boleh nak dengar perbualan di antara Shikamaru dan juga Amado, yang mana diorang berhubung melalui Jutsu Ino. Tapi percaya ataupun tak, kemampuan Ida ni memang membuatkan Shikamaru sampaikan dia menggigil. Lalu tak lama lepas tu pun Ida cakap lah, secara jujur aku terkejut dan mesti korang menganggap aku ni merupakan salah seorang sisa dari anggota kumpulan Kara dan aku adalah musuh.
Tapi korang betul, tak ada sebab pun untuk aku bermusuh dengan Konoha. Dan Shikamaru pun balas, ya, kalau ikutkan memang betul. Tapi disebabkan sekarang ni kau bekerja sama dengan Code, kita orang akan menganggap kau sebagai seorang musuh. Jadi sekarang ni kau pilih Konoha ataupun Code. Kau fikirlah betul-betul mana satu pihak yang patut kau pilih. Okey, sekarang ni kita beralih pula situasi dekat tempat Kawaki dan juga Sumire. Yang mana Sumire pun risaulah juga tengok keadaan Kawaki. Lalu Sumire pun cakaplah dekat Kawaki, sekarang ni semuanya dah okey kan? Lagi-lagi Boruto okey je. Maksud aku tak tahu apa yang telah berlaku di antara korang berdua. Tapi aku yakin sangat apa yang kau buat tu merupakan satu pilihan yang memang susah untuk kau buat. Dan tak lama lepas tu pun Kawaki telah menunjukkan karma yang ada dekat tangan dia terhadap Sumire. Lalu Kawaki pun cakap lah, Amado si tak guna tu dah kembalikan karma aku semula tanpa kebenaran aku, tanpa aku rela pun. So dekat sini kita dapat tahulah yang Amado telah kembalikan karma Kawaki semula sewaktu dia betulkan tangan kanan Kawaki semula. Sebabnya proses untuk Amado betulkan tangan Kawaki semula ambil masa yang agak lama. So diorang suspek Amado telah kembalikan karma Kawaki semula pada waktu tu. Tapi Kawaki cakap, tambahan karma ni telah kembali disebabkan keinginan aku sendiri. Kalaulah aku tak ada kekuatan karma waktu tu, berkemungkinan Hokage ketujuh akan terkorban. Jadi ni pertama kalilah Kawaki bersyukur dan happy disebabkan dia mempunyai kekuatan karma. Kalau tidak sebelum ni dia memang benci gila lah dengan kekuatan karma. Kau boleh kan? Dia memang tak nak langsung dengan kekuatan karma. Sebabnya bagi dia, karma ni dah merosakkan hidup dia. Dia menderita disebabkan kekuatan karma. Disebabkan dia menjadi vessel untuk Otsutsuki Shiki. Malah jauh dalam lubuk hati dia, Kawaki rasa dia memang memerlukan kekuatan karma. Tapi Sumire cakap, Kawaki, kau tak rasa ke Amado seakan cuba untuk mempergunakan kau je atas kepentingan diri dia sendiri? So sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat tempat Shikamaru dengan yang lain. Yang mana waktu ni kau terus dia mencederakan bahu Amado supaya Amado tak buang masa untuk mematikan limites kekuatan beliau. So sewaktu keadaan tengah getih dan keadaan Amado pun dalam bahaya, Amado pun cakaplah dekat Shikamaru, Shikamaru, aku tak boleh nak bertahan lagi. Tapi Shikamaru tetap menyuruh Amado untuk teruskan bertahan. Sebabnya Code pasti tak akan membunuh Amado. Sebab yelah, kalau Code bunuh Amado, Code memang tak akan dapatlah mematikan limites kekuatan beliau. Dan Shikamaru suruh Amado fikir, kalaulah Amado pergi matikan limites kekuatan Code, dia rasa lepas dari itu apa je yang Code akan buat dekat dia? Mestilah Code akan bunuh Amado kan? Sebabnya Amado juga ada dalam list untuk Code balas dendam. Dan Amado pun tak ada fungsi dah lah untuk Code kan. Dah matikan limites, apa lagi yang dia nak dari Amado? Lalu Amado terus dia cakap, aku rasa aku akan mati mengejut sebelum benda tu berlaku. Tapi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Eda terus disuruh Code untuk berundur secepatnya mungkin disebabkan Kawaki sedang menuju dekat sana. Jadi bila diorang semua dengar apa yang telah dikatakan oleh Eda, diorang semua pun terkejut lah bila dapat tahu Kawaki sedang menuju dekat sana. Dan Shikamaru pun dapat rasakan Kawaki pasti menggunakan salah satu kemampuan dia, iaitu Sukunai Kona, untuk mengecikkan diri dia dan masuk mengikut laluan udara. Jadi dekat sini kita dapat tengok memang betul lah Kawaki telah mengecikkan badan dia untuk pergi dekat sana. Dan aku dapat rasakan Kawaki telah pun menggunakan Bunshin untuk menggantikan tempat beliau di bawah jagaan Sumire. So yang ada dekat Sumire itu hanyalah Bunshin semata je. Lalu Shikamaru pun fikirlah Kawaki mempunyai kemampuan untuk mematahkan kelompok Code. Jadi mungkin orang semua tengah risau kalau Kawaki berjaya untuk mematahkan jalan keluar yang diorang ada. Dan tiba-tiba Amado terus je bagi tahu kelemahan kekuatan Eda. Ada juga kelemahan, dia bagi tahulah dekat Shikamaru kan, yang mana kemampuan Eda tak berkesan terhadap ahli keluarga ataupun mempunyai pertalian darah dan juga Otsutsuki. Maksudnya kemampuan Eda tak akan berkesan terhadap Boruto dan juga Kawaki. So disebabkan tu Shikamaru pun marahlah Amado, kenapa dia tak bagi tahu dari awal lagi info yang cukup penting macam ni? Tapi Amado balas, kalau aku bagi tahu dekat kau, dah tentu kau akan panggil Kawaki untuk berhadapan dengan orang. Dan Shikamaru pun jawablah,
Yelah, apa salahnya? Bukankah itu merupakan salah satu jalan yang terbaik yang diorang ada sekarang? Tapi Amado cakap dekat Shikamaru, aku tak boleh nak kehilangan Kawaki. Dia dah hampir nak terkorban sebelum ni. Dan waktu tu tak ada Eda pun. Jadi sorry sangat. Aku memang tak boleh nak biarkan kau risikokan nyawa Kawaki lagi. Sebabnya Amado tahu, walaupun kehadiran Kawaki dekat sana banyak bagi masalah dekat orang semua, banyak buat Shikamaru pening kepala, tapi percaya ataupun tak, dengan kekuatan yang Kawaki ada sekarang ni, kekuatan dia lebih tinggi dari Hokage ke-7 dan dia memang tak nak ambil risiko lah untuk korbankan Kawaki. So waktu ni keadaan untuk Amado dengan Shikamaru memang agak tegang lah. Diorang ni kan memang macam anjing dengan kucing, selalu gaduh je. Dan waktu keadaan tengah getir macam ni pun, diorang sempat nak bertekak lagi tau. Diorang sempat nak bergaduh waktu ni. Dan Amado cakap lah dekat Shikamaru, kau dengan Eda merancang untuk melarikan diri, dan jangan kau fikir untuk melengahkan masa sampailah Kawaki sampai dekat sana. Kau pasti akan dapat peluang yang lain untuk menewaskan mereka. Dan benda ni bukankah satu benda yang cukup bagus untuk Kawaki dengan Boruto jadi lebih kuat terlebih dahulu. Tapi secara tiba-tiba sewaktu diorang tengah cakap semua tu, malangnya Code telah pun menolak Amado masuk ke dalam kelomak beliau. Dan sewaktu Eda dengan Code dah nak pergi meninggalkan Shikamaru, Shikamaru pun apa lagi kan, dia tak naklah melepaskan musuh macam tu je. Dia pun cubalah untuk menghalang diorang menggunakan jutsu bayan dia. Tapi malangnya tiba-tiba Eda telah mengarahkan dekat Delta untuk membantu beliau. Dan Delta pun apa lagi, dia ni kan dah tergilakan sangat dekat si Eda tu. Dia pun ikut je lah cakap si Eda tu, macam lembu dah kena cucuk hidung lebih kurang macam tu lah kan. Lepas tu Delta terus dia cuba untuk menyerah Shikamaru. Dan disebabkan tu pun Eda dengan Code telah berjaya untuk melarikan diri. Cumanya sebelum Code pergi meninggalkan Shikamaru, Code ada cakap dekat Shikamaru, disebabkan Shikamaru dah cuba untuk menghalang dia, so Shikamaru pun sekarang dah ada dalam list untuk Code balas dendam. Dan dia suruh Shikamaru untuk bersiap sedia. Dan Shikamaru pun cakap lah, kau pergilah sekarang tak guna, aku tak ingin nak tengok muka kau lagi, dan jangan kau tunjukkan muka kau dekat sini lagi. Lalu tak lama lepas Code dengan Eda telah berjaya untuk melarikan diri, tak sampai beberapa minit Kawaki pun telah sampai dekat sana. Dan rupanya Kawaki pergi dekat sana bukannya disebabkan dia dapat kesan kemunculan musuh dekat sana ke apa tau. Rupanya Kawaki curi-curi pergi dekat sana bertujuan untuk berjumpa dengan Amado. Dan dia tanyalah dekat Shikamaru, dekat mana Amado sekarang. Lalu Shikamaru pun balas, aku pun tak tahu, mungkin dia dah mati dah kot sekarang. So bila Code dengan Eda telah berjaya untuk melarikan diri bersama dengan Amado, waktu ni kita dapat tengok Daimon pun tegurlah Amado dengan dia cakap, "Hei orang tua, dah lama kita tak jumpa." Dan Amado pun terkejut lah bila melihat Daimon pun turut ada dekat sana juga. Lalu Code pun tak tunggu apalah, dia pun tak nak buang masa apa semua tu. Dia terus suruh Amado untuk mematikan limites kekuatan beliau. Tak ada borak panjang apa, terus straight to the point je. Tapi Amado tanyalah, apa yang Code akan buat selepas Amado mematikan limites kekuatan Code? Dia akan bunuh Amado ke? Dan Code membalas, mungkin. Lalu Amado pun cakap lagi, kau gila ke? Siapa je yang akan buat bila dapat tahu dia akan dibunuh? Dan Code membalas, kau akan bebas dari segala penderitaan. Aku akan bunuh kau terus, tanpa ragu-ragu, tanpa buang masa. Nak dipendekkan cerita dekat sini, Amado pun cubalah berunding dengan Code. Yang mana Amado cakap, kalau dimatikan limites kekuatan Code tanpa berlawan, Amado merayu sangat-sangat dekat Code untuk lepaskan dia, hidup-hidup. Dan Code pun balas lah, kau ni tak ada maruah ke Amado sebab kau minta macam tu? Tapi Amado jawab, aku tak kisah pun pasal semua tu, yang penting aku hidup je. So lepas dari itu pun tanpa disangka, secara mengejut Amado telah mematikan limites kekuatan Code dengan dia cakap there's no dress code. Dan akhirnya Code pun perolehlah kekuatan sebenar beliau, yang mana kelihatan selepas dia limites kekuatan Code telah dimatikan, penampilan Code terus dia berubah. Dengan rambut dia pun dah macam cacat-cacat macam cakap ayam semua tu. Lepas tu warna rambut dia pun dah jadi warna putih. Dah awalnya kan warna rambut dia macam orange macam tu, tapi bila kekuatan limites dia telah pun dibuka, terus je gila jadi Super Saiyan. Di hujung chapter kita dapat tengok selepas je limites kekuatan Code telah dimatikan, Code pun cakap lah, akhirnya aku rasa bagus sangat. Sekarang ni aku rasa aku tak akan tewas lagi. Dan Code cakap dekat Amado, maafkan aku Amado sebab dah buatkan kau tercedera. Aku rasa bagus sangat sekarang, jadi biarkan aku hilangkan segala penderitaan kau. Dan kelihatan seakan Code sedang cuba untuk membunuh Amado. Dan chapter
chapter 70 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni, bagi pendapat aku memang cukup padat, dan aku memang dah dapat jangka tau yang mesti Kod akan berjaya untuk memasak Amado mematikan limites kekuatan beliau. So sekarang ni apakah nasib Amado? Adakah dia akan dibunuh oleh Kod ataupun diorang ada rancangan yang lain untuk Amado? Semua tu masih lagi menjadi satu persoalan, dan aku dapat rasakan kekuatan Kod sekarang ni memang cukup tinggi. Dan mungkin tahap kekuatan Kod sekarang ni selepas dia dah berjaya untuk mematikan limites kekuatan beliau dah lebih tinggi nak dibandingkan kekuatan Kawaki yang masih lagi belum berpengalaman untuk menggunakan kekuatan sepenuh beliau. Tapi apapun, macam biasa, kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Dan aku nak minta maaf sangat kalau penyampaian aku kurang untuk dalam video kali ni, sebabnya aku shoot video ni pun agak lewat juga. Aku shoot untuk video kali ni, untuk chapter 70 ni dalam pukul 3 lebih lah. Memang barai gila. So aku minta maaf sangat kalau suara aku tak okey ke apa, dan aku minta maaf sangat kalau suara aku macam tak kuat ke apalah, sebab aku pun risaulah jiran-jiran dengar lepas tu marah ke apa, ketuk pintu, bawa parang kan, ayah. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.